This call is now being recorded. Okay, nampak nah? Alright, saya akan masuk acid amino. Kalau tak salah saya kelas DHT. Kot saya ada ajar sikit kan, sampai ke isoelectric point kot. Tapi awak dengar sekali lagi lah ya, sebab kali ni saya nak repeat untuk 3 kelas. Jadi awak dengar lagi sekali. Okay, so ini adalah acid amino chapter 12, chapter yang terakhir lah. Okay, sebab polimer saya dah ajar awal. So saya target ni 1 jam ni untuk habiskan amino acid. Okay, kita tengoklah sempat ataupun tidak. Okay, so dalam acid amino dia tak banyak, dia cuma ada 12.1, 12.2. Iaitu dia ada introduction dan juga chemical properties. Okay, dan dekat sini dia banyak kategori C1, C2 lah. Okay, so kita tengok yang pertama. Draw the general structure. Draw general structure of alpha amino acid. Okay, sebelum tu kita berkenalan dulu dengan amino acid. Amino acid tu apa? Amino acid adalah compound yang mengandungi contain both amino and carboxyl group. Okay, acid amino ni pada satu compound dia ada 2 functional group, wajib ada, iaitu mesti ada amino dan juga carboxyl. Dan dia ada kumpulan ini pada karbon yang sama. Kita tengok karbon yang saya tandakan biru kuning tu, karbon ini dia ada attach pada dia carboxyl dan juga amino. Kita panggil dia alpha carbon, karbon yang ada functional group. Okay, kalau saya lukis kat sini, kita ambil karbon. Karbon kan ada 4 ikatan. So 1, 2, 3, 4. Okay. So letak 1 COOH, 1 amino. Tak kisahlah atas bawah kiri atau kanan, as long as pada karbon yang sama ini ada 2 functional group tersebut. Atas lagi adalah H dan juga AB of alkyl group. Okay. Itu adalah amino acid. So kat bawah ni dia kata amino acid commonly found in proteins. And then amino acid is amino acid that contain amino group and carboxyl group both bonded to the alpha carbon next to the carbonyl group. Okay, tak apalah yang ni. So ambil yang bawah ni saja. Ambil yang atas tu saja. Okay. So kalau nak lukis yang ini lah general structure dia. Okay, these are some of the neutral amino acid. So kalau saya baca dekat sini, dia ada alanine. Alanine kita boleh gunakan simbol ALA, valine, val, serine, ser, glycine, gly, isoleucine, ILE, leucine, leu. Okay, so ini adalah nama-nama dalam bentuk common name. Okay, so kalau kita nak hafal common name ni, dia ada banyak tau. Ini neutral acid. Ini yang jenis neutral juga. Kerana alanine lah sebagainya. Ini jenis yang acidic, ada juga yang jenis basic. So kalau kita nak hafal semua ni, memang kita tak boleh lah. Dan susah untuk kita hafal. Jadi, dia tak akan minta awak hafal yang ini. Okay, biasanya kita akan buat dalam bentuk iPad. Okay, contohnya dia kata, katakan contoh yang ini, mana dia? Okay. Kita nak bagi nama. Soalan akan bagi dalam bentuk iPad name dan kita boleh draw. Okay, contohnya dekat sini kita ada glutamic acid. Okay, apakah iPad dia? Lysine, apakah iPad dia? Okay, macam mana nak bagi nama? Take the carboxyl group as a parent name and amino group as a substituent. Okay, priority kita berikan kepada carboxyl group di mana dia yang akan jadi parent. Maksudnya belakang dia mesti akan jadi oleic acid. Belakang dia mesti oleic acid. Amino akan jadi substituent. Okay, kita tengok glutamic acid. Okay, glutamic acid ni kalau kita nak namakan, okay, karbon 1 kita akan start dengan yang paling dekat dengan functional group. Sinilah kan. 1, 2, 3, 4, 5. So pada karbon kedua tu dia ada carboxyl dan juga amino. Maka dia adalah acid amino lah. Okay, nama dia, kalau dia ada longest dia macam ni, okay, dia adalah pentane dioleic acid. Kan? Pentane dioleic acid sebab ada dua carboxylic, pentane dioleic. So karbon kedua ada amino. Jadi 2 amino pentane dioleic acid.
Ini contoh penamaan lah. Kaedah penamaan dia sama seperti kita namakan carboxylic acid. Okay, ini contoh lain. Ini longest chain dia. Okay, karbon kedua ada amino. So nama dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini adalah lysine. Common name dia lysine. Okay, kita bagi secara iPad. So dia adalah karbon kedua dan karbon 6 ni ada amino. So dia akan jadi 2, 6 diamino 6 karbon hexanoic acid. Okay, ini adalah contoh-contoh penamaan lah. Okay, ambil kesimpulan dia bahawa nak namakan jadikan carboxylic as a parent. Okay, kita pergi kepada soalan tutorial. Soalan nombor 1, define alpha amino acid. Jawapannya, alpha amino acid is a compound in which has an amino group and carboxyl group bonded to the same carbon atom. Karbon yang sama itulah kita panggil karbon alpha. Okay, karbon itu ada COH dan juga NH2 pada karbon yang sama. Okay, so kita buat naming. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni, awak buka dia. Ini branching kan? Okay, kalau saya buka branching ni, NH2, CH, COOH, lepas tu ada CH, CH3, CH3. Okay. Buka branching supaya mudah untuk kita tengok daripada kita biar dia jadi condense macam tu. Okay, so kita nak bagi nama dia, letak nombor 1 pada carboxylic acid. Ni mesti letak karbon 1. Okay, 1, 2, 3, 4. So parent dia yang inilah. Parent dia kan. Okay, so karbon keberapa tu? Kedua ada amino, tiga ada metil. Okay, amino start with A. Jadi 2 amino, 3 metil, butanoic acid. Okay, karbon 1 always pada carboxylic. Okay, number 3 kat bawah. Okay, kita ada carboxylic, kita ada CH, CH2 sampai sini. Okay, so kita dah tahu carboxyl ni dapat nombor 1 kan. 1, 2, 3. Okay, maksudnya dia ada amino dan dia ada hydroxyl pada karbon 2 dan 3. Jadi namanya amino start with A. 2 amino dululah ikut alfabet. 2 amino, 3 hydroxy, 3 karbon yang ada carboxyl, propanoic acid. Okay. Right, number 2. Number 2, saya buka structure C2H6 tu. C2H6 ni, sila take note, dia adalah benzene, dia adalah phenyl. Macam tu. Okay. So rantai panjang dia mesti ada carboxylic. 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Karbon kedua ada amino, karbon ketiga ada phenyl. Jadi nama dia 2 amino, 3 phenyl, propanoic acid. Okay. Dan yang terakhir,
Okay, yang ini kita nak ambil carboxyl tu dari atas atau dari bawah? Kita ambil dari bawah lah sebab dia merendahkan nombor untuk amino kan. 2, 3, 4, 5. Jadi pentane dioic acid. Nombor 2 ada amino. 2 amino. Pentane dioic acid. Alright, so itu adalah penamaan-penamaan bagi asid amino di mana parentnya adalah carboxylic acid. Okay, boleh catat. Okay, dah. Alright, seterusnya kita pergi kepada drawing. Okay, biasanya soalan akan bagi nama. Contoh dia kata glycine, 2 amino apa-apa kan. Kemudian biasanya kena draw lah. So masalahnya selalunya berlaku pada drawing. So untuk drawing, okay, cuba draw soalan berikut. Draw the structure formula of the following compound. Okay, cara untuk kita draw, kita tengok parent ni, pentanoic acid, ada acid ni, tertinggal acid kat belakang. Ambil parent dia. Okay, parent dia adalah pentanoic acid. So penta kan 5, so buat 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Carboxylic acid. Okay, nombor 1 start dari carboxylic. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ada metil. 2 ada amino. Selebihnya adalah hidrogen lah. Awak nak expand ke, awak nak condense ke, ikutlah. Macam tu. Buang nombor ni. Okay, contoh untuk 2 amino pentanoic acid. Okay, cuba buat untuk B. 2 amino 3 hidroksi butanoic acid. So draw butanoic. 1, 2, 3, 4. Butanoic acid. Okay. 1 daripada carboxyl, 1, 2 ada amino, 3 ada hidroksi. Lebihnya adalah hidrogen. Lengkapkan karbon, pastikan karbon itu ada 5 pula, 4 ikatan. Karbon mesti maksimum 4 bond. Okay, last pentanoic acid. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanoic acid. Karbon kedua ada amino. Karbon ketiga ada metil. Okay. So the rest of them adalah lengkapkan hidrogen-hidrogen. Selesailah. Okay, so itu adalah LO yang pertama, iaitu yang pertama kena bagi nama, memberi penamaan dan juga draw. So dah selesai dah yang pertama. Okay, seterusnya kita pergi kepada LO yang berikutnya, iaitu dia nak define Zwitter ion and isoelectric point. Okay, kita tengok definition bagi kedua-dua ni. Zwitter ion tu apa? Zwitter ion adalah a molecule with an overall charge of 0 which has a positively charged group at one part and negatively charged group at another. Okay, kalau dia minta definition, ambil daripada sini sampai sini. Yang saya birukan tu. Itu definition dia. Okay, so ayat penerangan lain, kita baca ayat tu. Amino acid can undergo internal acid-base reaction in which a proton is transferred from carboxyl group to the amino group to form a dipolar ion called Zwitter ion. Okay, Zwitter ion ni kalau diminta definition yang warna biru ni lah, hujung sini ke hujung sini. Okay, nama lain dia adalah sejenis dipolar ion. Okay, tapi kita bagi nama Zwitter ion lah. Alright, so kita nak tengok ayat di kat sini. Dia kata, dia undergo internal acid base
where proton is transferred from carboxyl to amino. Okay, apa yang dimaksudkan? Okay, dimaksudkan macam ni. Katakan ini adalah amino acid NH sini. Okay, kita ada C double bond O, OH. Lepas tu ada H dan R. Saya lukis structure general. Secara general. Okay, ni ada lone pair kat sini. Tak payahlah lone pair ni. Okay, macam tu. Okay, so apa yang berlaku adalah disebabkan karbon itu mempunyai dua functional group, dia buat tindak balas secara dalaman. Maksudnya, lone pair pada N tu, dia akan ambil hidrogen daripada karboksil. Jadi, elektron ni diberi kepada O. So, apa yang berlaku bila dibuat tindak balas dalaman macam ni, okay, dia akan jadi, N tu bila dia terima hidrogen, dia akan jadi NH3 lah. Okay, saya condensekan lah. Dia akan jadi NH3 plus NH3 plus, okay, CH R C double bond O, O minus. Okay, bila dibuat dalam keadaan internal acid base, NH2 akan jadi NH3, COOH akan jadi C double bond O. So keadaan ini di mana dia wujud satu bahagian negatif, kan dia ada negative part dan dia ada juga positive part. Yang ini maksud dia, which has positive charge at one part and negatively charged at another. Pada compound yang sama, dia ada sebelah positif, sebelah lagi negatif. Okay, keadaan ini yang kita sebutkan sebagai Zwitter ion. Okay, inilah Zwitter ion. Okay, ini Zwitter ion yang umum lah sebab kita letak R kat bawah. Nanti kita buat contoh yang menggunakan struktur yang tepat. Okay, so bila soalan minta awak draw Zwitter ion, okay, yang ini, yang pergerakan elektron ini tak perlu dilukiskan, terus buat jawapan akhir dia saja. Okay, kita tengok contoh. Okay, so itu adalah definition dan bagaimana Zwitter ion terjadi. Seterusnya kita nak tengok definition bagi isoelectric point ataupun PI. Okay, PI tu apa? PI adalah pH, dia adalah pH at which the concentration of Zwitter ions of amino acid in a solution is maximum. Okay, ini ayat skema dia. So awak hafal lah, ingatlah ayat skema dia. Okay, tapi saya nak cerita apa yang dimaksudkan. Okay, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah, dalam arti kata lain yang paling mudah untuk kita faham, PI itu adalah pH pada ketika Zwitter ion. Ini ayat paling mudah dia. pH pada ketika Zwitter ion. Kita panggil istilah dia PI. Okay, itu dia dulu. pH pada ketika molekul itu menjadi Zwitter ion. Okay, so kita nak tengok apa kegunaan dia dan contoh-contoh untuk nak buat Zwitter ion dengan isoelectric point. Ini kita define dah, kita dah selesai define. Okay, nak tengok contoh. Okay, contohnya, soalan nombor 3, seperti itu. What is Zwitter ion? Okay, tengok balik ayat kat depan. B. Soalan dia, draw the structure of Zwitter ion of glycine. Okay, kalau dia kata draw the structure of Zwitter ion of glycine, glycine tu saya pun kadang boleh terlupa glycine tu macam mana. Sebab ada banyak. Jadi jangan bimbang because dia akan bagi dalam bentuk IPAC. 2 amino ethanoic acid. Dia akan bagi dalam IPAC. Okay. Jadi tak perlu hafal nama-nama yang banyak tu. Okay, dia akan bagi IPAC name dia. So kita draw glycine, which is 2 amino ethanoic acid. Okay, draw glycine. Ethanoic acid, 2 amino. Okay, ini glycine lah. Okay, ini adalah glycine dalam keadaan biasa, keadaan struktur biasa. Kita nak glycine dalam keadaan Zwitter ion. Ini belum jawapan dia, belum jawapan. Dia nak glycine dalam keadaan Zwitter ion. So macam mana nak draw? Answernya adalah kita jadikan dia Zwitter ion. C, H, H, okay. C double bond O akan jadi C double bond O minus. NH3 akan jadi NH2 akan jadi NH3 plus.
Ini adalah glycine zwitter ion. Okay, glycine sebab kita ambil struktur glycine zwitter ion bila dia hasilkan satu bahagian positif, satu bahagian negatif, satu bahagian positif. Keadaan itu adalah zwitter ion. So jawapan dia ini je lah. Lukiskan struktur tu saja. Glycine zwitter ion ataupun zwitter ion of glycine. Samalah. Okay. Alright. So itu adalah bagaimana melukis zwitter ion. Next. Next is kita nak gunakan PI. Apa fungsi dan kegunaan PI? Okay, kita tengok terus pada example. Bagi LO ini dia nak predict the structure of given amino acid dalam keadaan acidic medium, basic medium dan at PI. Okay. PI ni biasanya soalan selalu minta untuk melukis struktur dalam keadaan PI. Okay, tengok soalan. Okay, katakan dia bagi glycine. 2 amino ethanoic acid. Dia kata PI, isoelectric point of glycine adalah pada 5.97. Oh, lupa nak beritahu. Kat depan sini, okay, PI ni adalah pH pada ketika zwitter ion. Each amino acid has its own PI value. Maksudnya, kita ada banyak jenis asid amino kan. Setiap asid amino ada dia punya PI value tersendiri. Kalau glycine mungkin 6, kalau alanine mungkin 5, kalau phenylalanine mungkin 7. Contohlah. Dia ada nilai-nilai tersendiri. Dia tak sama antara satu sama lain. Okay. Alright. So katakan dekat sini dia kata untuk glycine, PI dia adalah 5.97. Predict the structure of glycine at acidic, in PI and in basic medium. So nak buat macam mana? Okay, kita draw dulu asid amino. Kita draw dulu amino ethanoic ni. Macam ni. Okay. Nak letak NH2 kat atas boleh, bawah pun boleh, mana-mana pun boleh. Okay, ini adalah 2 amino ethanoic acid. Okay. So kita nak jadikan dia in acidic medium. Okay. Ambil struktur glycine tadi, lukis struktur glycine. In acidic medium maksudnya kita tidak balaskan dia dengan asid. Kita tambahkan asid pada dia. Okay. So bila kita nak react dia dengan asid, tengok sini. Pada asid amino dia ada 2 functional group. Satu carboxyl, satu lagi adalah amino. Okay. Yang mana yang akan diganggu oleh asid? Yang mana yang akan diganggu oleh asid ini? Okay. Kalau asid dengan kumpulan carboxyl dia tak akan react sebab asid dengan asid tak ada reaction. Maka yang terganggu hanyalah bahagian amino. Amino terganggu tapi carboxyl tidak terganggu. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni. Bahagian carboxyl akan maintain as it is sebab asid dengan asid tak react. Lepas tu bawah ni NH2 akan terima H+ tadi, dia akan jadi NH3+. So yang berubah adalah kawasan amino. Kawasan karboksilik tidak berubah. Okay. Apabila dia tidak balas dengan asid, charge negatif pula. Ion yang wujud dalam compound tu adalah positif, jadi dia exist as cation. Asid amino tadi wujud dalam bentuk cation. Alright? Okay. Next, kita nak pada isoelectric. Maksudnya at PI lah. Isoelectric tu PI. Okay. Salin balik struktur asid amino tadi, glycine tadi. Okay. Oh, kalau tak salin pun tak apa. Okay, tak apa macam ni. Tak payah salin. Kita dah tahu dah. Kalau dia nak dalam keadaan PI, maksudnya kita tahu dalam keadaan PI dia wujud dalam bentuk zwitter ion. Okay.
Isoelectric point ni adalah PI dalam keadaan zwitter ion. Asid amino akan dalam keadaan zwitter ion. So tulis terus dia punya zwitter ion. Zwitter ion NH3 plus dengan C double bond O, O minus. Maksudnya dia exist as zwitter ion. Okay. Kalau zwitter ion maksudnya akan ada perubahan pada N dan juga pada double bond O. Ingat kalau PI saja terus tulis dia punya zwitter ion. Okay, yang ketiga at basic medium. Okay, at basic medium, kita buat draw dia punya compound dulu. NH2 dengan C double bond OOH. Okay, basic maksudnya react dengan OH minus. Letakkan larutan base kepada dia. Okay. Lagi sekali, kita ada functional group C double bond OOH dan functional group amino. Kalau kita react tapi dia boleh react dengan asid, dia akan mengganggu bahagian karboksil. Tadi produknya ini kekal, NH2 akan kekal, ini akan jadi C double bond O, O minus. Hanya bahagian karboksil yang berubah. So dia menghasilkan charge negatif, maka dia exist as an ion. Sebab dia bercharge negatif kepada compound dia. Right. Okay, boleh? Alright, so kita awak cuba buat soalan exercise 2. Exercise tu dia kata, dia bagi serin. PI value of serin tu 2 amino 3 hydroxypropanoic acid adalah 5.7. Draw predominant structure ni, structure dia lah. Structure of serin at solid state at pH 1, pH 14 and pH 5.7. Okay, dalam keadaan solid, dia akan wujud sebagai zwitter ion. Okay. Untuk memudahkan kita lukis dulu struktur serin ni. Ini serin. 2 amino, 3 hidroksi. Itu struktur serin. Okay, kita nak dalam keadaan solid state. Okay, in solid state, dia akan wujud dalam bentuk zwitter ion. In solid state, serin exists as zwitter ion. Okay, so draw lah zwitter ion dia. CH2OH, CH, NH3 plus, C double bond O, O minus. Lukiskan dalam bentuk zwitter ion. Iaitu dia ada charge negatif pada double bond O dan NH3 plus. Okay, B pada pH 1, pada pH 14 dan pada pH 5.7. pH 5.7 ni dia bagi tahu dah sama dengan PI dia. Kan dia kata PI value adalah 5.7. So pH 5.7 tu adalah PI dia lah. Okay, pH 1 dia akan jadi cation ion kan. Maksudnya kalau awak tak nak draw, awak tak nak buat equation yang panjang daripada sini ke sini,
Boleh, kita sebenarnya markah dia dekat sini je. Jawapan dekat hujung ni saja. Okay, tapi kalau nak buat pun untuk memandu awak mendapat jawapan tak ada masalah. So, dia ambil asid. Asid akan ganggu NH2. So, jawapan dia CH2OH. Saya bagi jawapan terus. H, C double bond O, OH. Okay, dia akan jadi NH3+. Itu struktur dia. Saya bagi jawapan terus nah. Awak nak buat full equation tak apa. Tak ada masalah. Okay, pada pH 14 maksudnya dalam keadaan basic. Basic dia akan mengganggu asid. Asid iaitu dia ganggu COOH tu. So dia akan jadi CH2OH. CH kekal. NH2 tidak akan terganggu oleh base. Tapi dekat sini C double bond O, O minus. Okay. Manakala pada pH 5.7 iaitu keadaan PI dia wujud dalam keadaan Zwitter ion. So NH3 plus dan C double bond O, O minus. Okay, selesai. Okay, so these are some of examples kalau dia minta structure-structure dalam keadaan acidic, basic dan juga pada keadaan PI. Okay, bagi jawapan structure tersebut saja. Kalau nak buat equation macam ni pun boleh, asalkan awak dapat jawapan. Okay, alright. Selesai yang itu. Seterusnya, okay, ada beberapa latihan lagi yang awak sambung sendiri. Saya nak pergi kepada chemical reaction. Chemical reaction untuk amino acid. Reactions of amino acid. Okay, ada 4 jenis saja iaitu dengan HCl, dengan sodium hydroxide, dengan nitrous acid dan dengan alkohol. Ini C3 nah. Ini memang selalu keluar equation ni. Okay, so sini equation dia. Ada 4 jenis reaction. Okay, kita tengok yang pertama. Yang pertama tidak balas dengan HCl. Ini konsep dia masa kita tambah acid tadi. Okay, ambil structure yang general. Ini sama macam konsep basic medium. Tambah HCl. Okay, dapat apa? Kalau acid dia akan ganggu base kan. Acid mengganggu base. Acid yang COOH tu akan remain as it is. So dia akan jadi RCH. Okay, carboxyl ni maintain je. Tak terganggu. Yang diganggu bawah sini dia akan jadi NH3 plus Cl minus. Dia berubah menjadi ini. Cl minus masuklah sebab kita gunakan HCl. Konsep dia sama macam basic medium, cuma yang ni dia specifically say Cl kan. Ada klorin dia. So letakkanlah klorin kat tepi tu. Okay, same goes to reaction dengan sodium hydroxide. Benda yang sama. Basic medium. Tidak balas dengan NaOH. Ini basic medium. So kalau basic medium, dia akan mengganggu kawasan asid lah. Okay, basic tak akan terganggu, acidic tu terganggu. So dia akan jadi RCH. NH2 maintain as it is. Dia akan jadi C double bond O, O minus. Kalau kita tambah OH minus, disebabkan kita ada Na, dia akan jadi Na plus di belakang. Okay, so ini yang akan terganggu. Okay. Boleh ke tu? Dapat nah? Ni tambah H2O pun boleh. Okay. Next adalah kita nak react dengan nitrous acid. Okay, nitrous acid ni kalau awak masih ingat, okay,
kita boleh gunakan, kita boleh menulis NaNO2HCl, bawah tu suhu 0 hingga 5 degree C, ataupun HNO2 0 hingga 5 degree C. Ini adalah cara menulis dia lah. Sama ada nak pakai yang di atas ataupun yang di bawah. Okay. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi R CH C double bond OOH NH2 tambah nitrous acid NaNO2HCl 0 to 5 degree C. Okay, tulis dulu. Okay, buat jawapan dulu. Alright. So yang ini, nitrous acid ni, dia adalah asid. Jadi dia tak akan mengganggu bahagian karboksil. Dia akan ganggu bahagian bawah sini. Bahagian NH2. Sekejap. Ambil warna kuning. NH2. Okay, so cara dia ganggu, okay, kalau chapter mana yang ada nitrous acid, dia adalah chapter amine. Okay, ingat balik chapter amine, kalau awak masih ingat, chapter amine ada guna tindak balas dengan nitrous acid, di mana kalau aliphatic amine, dia akan dapat various of products, iaitu kita dapat alkohol, alkin, haloalkane, dan last kali nitrogen gas. Ingat balik nitrous acid test. Okay. Kenapa saya bincang itu? Sebab ini juga kategori aliphatic amine primary. Ini kategori primary. Sebab dia attach dengan satu carbon. Okay, add itu attach dengan satu carbon. Consider primary amine. Jadi produk dia adalah, dia akan dapat alkin, dia akan dapat alkin, dia akan dapat alkohol, dia akan dapat RCl, dan dia akan dapat nitrogen gas. Tiga benda dia dapat. Kejap saya buka structure ni. Saya lukis betul-betul sikit. So dia akan dapat alkin, maksudnya R, C double bond C, C double bond C, COOH, satu alkin. Lepas tu RCH, OH, COOH. Then RCH, Cl, COOH dan nitrogen gas. Okay, macam mana kita nak buat? NH2 ni awak ubah dia, awak buang dia sebab dia akan putus kat sini. NH2 tu awak tukarkan dengan OH dengan Cl. Okay, yang alkin ni nanti kita akan jadikan karbon yang merah tu karbokat ion. So dia akan buang hidrogen sebelah dia, dia akan dapat alkin. Patah balik kepada amine punya chapter. 4 produk lah. Okay. Next adalah tindak balas dengan alkohol. Okay, alkohol. Okay, lukiskan structure ni lagi sekali. Alkohol berasid. Okay.
Kalau awak masih ingat, selalu suka kalau awak masih ingat kan. Okay. Chapter alkohol, dalam chapter karboksilik ada tindak balas dengan alkohol. Kan? Karboksilik dengan alkohol boleh react sebab dia akan menghasilkan ester. Tetapi amino dalam chapter amin tidak ada tindak balas dengan alkohol. Maksudnya dengan amin tu tak ada. Dengan alkohol tu boleh. Okay, dengan karboksilik tu boleh. So dia akan jadi apa? Yang terganggu adalah ini. Okay, kita ubah dulu. H dia akan jadi C double bond O, OR. Ingat balik OR ni ada datang daripada alkohol. Dia akan jadi ester pada bahagian karboksilik. Okay, manakala pada bahagian amino, NH2 sepatutnya tak terganggu. Sepatutnya tidak terganggu, tetapi kehadiran H plus tu menyebabkan dia jadi NH3 plus. Dia akan ambil asid tu. So yang ini dia akan jadi NH2, NH3 dengan COOR. Macam tu. Alright, dapat? Okey, kita pergi kepada soalan. Practice. Yang pertama. Okey, saya ada compound berikut. Apakah produk-produknya? Katakan ini A, B, C, D. Okey, produk untuk A adalah CH3, CH, C double bond O, O minus Na plus. Ini kekal NH2. Yang terganggu adalah karboksilik. Bahagian karboksil sebab react dengan base. Okay, untuk D, dia akan jadi CH3, CH, COOH. Ini kekal. Bawah ni akan jadi NH3 plus Cl minus. Okay, untuk B, CH3, CH, NH3 plus sebab dia pakai asid, sebelah sini akan jadi ester. OCH3, dia akan buang water. Kena ambil ini nah. OCH3 dengan NH3 plus. Okay. Untuk C, jawapannya ini nitrous acid. So CH3 ni maintain dulu. CH3, CH. Okay. COOH tu kekal. Ingat, kalau yang ini, NH2 ni kita akan singkirkan sebagai nitrogen gas. So dekat sini dia akan putus. Masa putus karbon itu, karbon yang terikat dengan N akan menjadi karbokation. Jadi cara untuk dia settlekan karbon, dia buang hidrogen sebelah. So dia jadi CH2 double CH COOH. Itu untuk produk alkin. Okay. Dan dia juga boleh jadi tukarkan NH2 tu dengan OH dan tukarkan dengan Cl dan nitrogen gas. So ada 4 produk. Alright, ada apa-apa nak tanya sampai sini, sampai reaction? Senyap macam ni, faham ke tak ni? Faham, Madam. Faham ke tidur habis dah ni? Bagi nama sekejap lah. Bagi nama pula, okey. Muhammad Syafiq ada? Sudah, Madam. Okay. Next, kita panggil Husni ada? Ada, Madam. Okay. Nuranisa Fatihah ada tak? Ada, Madam. Okay. Rashada? Ada, Madam. Okay. Right. So, selesai sampai sini. Seterusnya, yang ni awak buat. Ini awak buat. Okay. Terus pergi kepada peptide bond.
Okay, last. Describe the formation of peptide bond in dipeptides. Okay, peptide bond. Kalau belajar bio ada kan peptide bond ni kan? Macam belajar bio. Okay. Peptide bond is a bond formed when carboxyl group of one alpha amino acid react with the amino group of another alpha amino acid to form an amide by eliminating water through condensation. Okay. So baca kat atas tu maybe tak faham benda kan. Okay, mari kita buat contoh terus. Okay. Katakan dia kata draw peptide bond between gly-ala. Gly.ala. Gly dot tu maksudnya dibuat ikatan lah. Gly-ala dengan ala.gly tak sama. Tak sama. Sebab kalau gly-ala, dia start dengan gly dulu, lepas tu baru ala. Kalau ala.gly, dia start ala, lepas tu gly. Dia kena ikut siapa yang start dulu. So, saya nak buat gly-ala. Gly tu glycine, ala tu alanin. So, awak pergi ke page depan, cari structure gly. Gly, mana gly? Gly. Ini gly. Ini gly, ini ala. Okay. So, salin gly dulu. Ini dia. Buat di belakang balik. Okay. Gly tadi, saya tengok kat sini. Tak ingat juga gly ni. Gly dia HH. Okay. Dan bila kita nak buat gly, contoh okay, ini structure gly daripada depan, dia tulis macam ni. H, NH2, COOH. Okay. Kita akan buat macam ni. Maksudnya, kedudukan COH dengan NH2 tu kita randomkan. Tak kisah mana-mana letak kan. Okay. Sekarang dengar betul-betul. Dengar sekejap. Okay. Untuk kita draw peptide, Allah tergaris. Untuk kita draw peptide bond, saya nak awak buat macam ni. Kita follow dia punya terminal. Dia ada N terminal dan C terminal. Okay, N terminal, C terminal ni sebenarnya tak wajib lagi untuk awak belajar sekarang ni. Tapi saya ceritakan sebab saya nak awak draw dengan dalam keadaan yang betul lah. Okay, so caranya adalah bila kita draw, pastikan COOH tu letak di sebelah kanan. COOH di sebelah kanan. C terminal letak sebelah right. N terminal letak sebelah left. Okay, jadi N duduk sini. Lepas tu H atas bawah. Ini adalah gly. Okay, lukis gly dulu. Okay, N terminal, maksudnya N terminal tu adalah yang amino. C terminal tu adalah yang karboksil. Pastikan karboksil berada sebelah kanan, amino berada sebelah kiri. Kita lukis macam tu untuk memudahkan awak menghasilkan peptide bond yang lebih baik. Okey, itu gly tambah dengan ala. Ala dia adalah NH2. Kalau tak ingat tengok kat depan lah. Okey, lepas tu dia ada CH3 dan H. Ini ala. Glycine dan alanin. Glycine tambah alanin. Ini NH2, left N terminal. Ini C terminal. Nak warna lain, nak warna biru. Okay. So macam mana kita nak hasilkan peptide bond? Peptide bond tu adalah, kita baca bawah ni. Peptide bond made up of alpha amino acid molecule linked together by peptide bonds. Okay. Dipeptide. Dipeptide tu means dua asid amino bergabung. So kita ambil macam ni. Kita buang water kat tengah. Dia macam kita buat polimer semalam. Tapi polimer semalam kita tak buang tengah. Kita buang tengah dan kita buang kiri dan kanan kan. Untuk amino, jangan buang kiri kanan. Buang tengah saja. So buang water kat tengah ni. Okay, so dia akan jadi salin balik. C double bond O sambung dengan N. C
C double bond O sambung dengan NH, lepas tu copy sana H, CH3, COOH, CH2, NH. Dia dapat macam tu. Kita hanya buang water dekat tengah. Kiri kanan jangan buang. Kalau kita buang kiri kanan, dia jadi polimer. Dia bersambung sebanyak infinity. Yang ini kita nak tengah tu saja. So di mana peptide bond? Di sini. Bila C double bond jumpa N, itu adalah peptide bond. So awak tarik arrow dekat sini, tuliskan peptide bond. Ini adalah dipeptide. Ini dipeptide. Kenapa dipeptide? Di itu means 2 asid amino kita guna. Kalau kita gunakan 3 asid amino, tripeptides. Kalau kita banyak asid amino, polypeptides. Tapi kita tak buat polimer, kita akan buat dipeptide saja. 2 asid amino saja terlibat. So, gly.ala. Gly.ala. Kalau saya nak buat ala.gly, saya kena letak ala dulu, tambah gly. Ala tambah gly. Dia tak sama gly ala gly nah. Okay, itu peptide bond between gly and ala. Dapat tak tu? Okay, kita cuba satu soalan. What is peptide bond? What is peptide bond? Peptide bond adalah linkage between 2 amino acid. Yang kita sambung between 2 amino acid. Write the reaction between phenylalanine and glycine to produce a dipeptide named P-gly. Kadang-kadang letak P.gly pun boleh, kadang-kadang P-gly. Ini adalah cara menulis. Ada buku letak dot, ada buku letak dash. Kita selalunya pakai dot. Okay. So P ni apa? P itu adalah phenylalanine. Gly itu adalah glycine. So dia dah bagi dekat awak glycine dengan phenylalanine. Jadi disebabkan kita nak P.gly, maka kena tulis phenylalanine dulu. So lukiskan dia dan pastikan kita ikut susunan terminal tadi. C double bond O, OH sebelah kanan, NH2 letak sebelah kiri. Atas tu H, bawah ni ada CH2, ada phenyl. So ini adalah P. Letak nama pendek dia pun tak apa. P tambah gly. Okay, ikut N terminal dia. Kalau awak belajar dengan bila sembang dengan kawan-kawan ke kan, dia kata tak payah pun buat C terminal N terminal tu. Ya, memang tak perlu C terminal N terminal. Tak perlu pun tapi saya ajar supaya mudah untuk awak susun kedudukan dia. Okay. So ini kita buang water. Buang water. Okay, kita nak buat sambungan antara P dan gly. Okay, sambung. Dia akan jadi NH2 kat hujung, sambung CH. Lepas tu ada CH2, ada benzin. Lepas tu ada C double bond O yang bersambung dengan NH, CH2, C double bond O, OH. Okay, dekat sini labelkan peptide bond. Kena label wajib label. Dan dia adalah P.gly. Nama dipeptide dia. P.gly. Okay, boleh? Faham tak tu? Buang water saja dekat tengah. Kiri kanan jangan kacau sebab kita tak buat polimer. Kita nak cantumkan 2 asid saja, 2 amino saja. Ada soalan tak nak tanya sampai sini? Tak ada medium. Tak ada medium. Boleh faham ke? Faham madam. Okay. Right, kita tengok satu soalan pasia. Okay, soalan pasia berikut. Amino di 5 markah kan? Okay. 2015, 2016. Okay, soalannya. 2 amino ethanoic acid and 2 amino propanoic acid is amino acid.
Draw all possible dipeptides arising from this amino acid, indicate the peptide bond, tandakan peptide bond. Okay, katakanlah ini saya labelkan A, ini saya labelkan B. Contohlah, sebab nak memudahkan tengok. Dia nak all possible, 6 markah. Jadi awak nak sambung A.B, satu. Lepas tu yang kedua B.A, okay. Yang ketiga A.A, yang keempat B.B. Macam tu. Contoh, tadi kita buat gelai.ala. Gelai.ala kan? Contoh macam ni. Okay, katakan kita ada ala dengan gelai. Ada 2 amino. So dia boleh buat ala.gelai. Yang kedua gelai.ala. Yang ketiga ala.ala. Yang keempat gelai.gelai. Itu adalah all possible dipeptides. Jadi 6 markah. Okay. Lepas tu tandakan. Setiap kali kita melukis, kita mesti indicate ni. Indicate peptide bond ni. Mesti tarik arrow menunjukkan di mana peptide bond berlaku. Peptide bond ada setengah buku letak amide bond. Amide lah sebab C double bond O jumpa N. Okay. So ini all possible, awak cuba buat. Nanti masuk kelas saya akan tanya balik. All possible dipeptides ni. Okay. So buatlah AB, BA, AA, BB. Okay. Boleh tak tu? Alright. So sampai situ, latihan-latihan di belakang ni nanti kita sambung dalam tutor lah. Okay, dan juga conclusion dia. Okay, conclusionnya untuk hari ini, masa pun dah nak habis. Okay, saya nak conclusion. Hari ini kita masuk amino acid. Quite rushing, nanti saya sambung dekat tutor nak untuk dia punya latihan. First of all, awak dah boleh draw general structure of amino acid. Dia ada R, H, NH2 dan COOH. General maksudnya gantikan H dengan R. Namakan asid amino. Nak namakan dia, gunakan carboxylic acid sebagai parent. Yang ketiga, define zwitter ion, define isoelectric. Yang kelima, melukis structure of amino dalam acid, dalam basic dan juga dalam PI. Tadi kita dah buat. Tindak balas dia ada dalam acid, basic, dalam nitric acid dan juga dalam alkohol. Dan kita dah draw peptide bond. Okay, semua ni kita dah berjaya masuk hari ni. Cuma dari segi latihan, masih lagi perlu untuk kita enhancekan lagi. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Last 2 minit. Tak ada? Okay. Kalau tak ada, kejap saya nak off ni dulu.